Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini Allah masih lagi memberikan kita ruang dan peluang sama-sama kita menambahkan pengetahuan kita berkenaan dengan sebaik-baik kisah di dalam Al-Quran, iaitu kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Pagi ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Jadi sesiapa yang ada nota salinan keras, sila lihat muka surat 123. Kalau tuan-tuan ada nota salinan lembut, soft copy, tengok slide nombor 238. Pagi ini kita akan menamatkan babak yang pertama, yang mana kita semua telah pun sama-sama mengetahui pendekatan kita menceritakan tadabbur surah Yusuf ini kita bahagikan kepada 5 babak. Jadi babak yang pertama, insya-Allah pagi ini ayat 19 dan 20 merupakan adegan ke-6, maka akan tamatlah babak yang pertama. Jadi kita baca ayat yang ke-19. Lihat muka surat nombor 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Waja'at sayyaratun, dan telah datang ke tempat itu satu sayyarah, merujuk kepada satu rombongan kafilah dagang yang mereka ini sebenarnya dalam perjalanan. Mereka datang, rombongan kafilah ni, mereka datang dari mana ke mana? Kalau kita baca ayat ni tak jumpa jawapannya secara jelas. Tetapi kalau kita baca nanti pada ayat yang ke-21, kita akan mendapati rupanya kafilah ini mereka datang dari satu tempat nak masuk ke bumi Mesir. Para ulama tafsir mengatakan, kebanyakannya mengatakan mereka datang daripada Syam. Mereka datang daripada Syam, maka dalam perjalanan nak ke Mesir itu mereka telah menghantar seorang pencari air untuk mereka. Maksudnya dalam perjalanan tu nak ke Mesir itu, mereka telah mengutus ada satu orang kerjanya pergi tengok kat mana ada air. Maka sumber air yang ada pada ketika itu adalah daripada air-air yang ada di telaga.
Dan telaga yang lelaki itu cari air itulah sebenarnya tempat diletakkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Okay. Maka pencari air tadi pun dia pun menghulurkan timbanya, lantas dia berkata, sebab nak dapat air dalam perigi kena buat apa? Dia tuangkan timba lah. Tu yang ada pepatah apa? Perigi mencari timba, ke timba mencari perigi. Okay, tak apalah. Dia ingat kalau hulurkan timba, dapatlah air tu untuk diangkat naik. Tetapi dia dapati yang dia angkat naik tu rupa-rupanya ada seorang lelaki, dan dia punya gembiranya, dia kata apa? Ya busyra, dia kata, oh ini berita yang sangat menggembirakan ni. Lepas tu dia kata, oh ini ada budak lelaki. Dia gembira sebab apa sebenarnya? Sebab kita cari jawapan lepas ni. Kenapa dia gembira? Dia gembira bukan dia jumpa seorang lelaki yang segak, yang comel Nabi Yusuf tu. Dia bukan pergi kat situ. Tapi kita baca pada terjemahan ayat yang berikutnya, lalu mereka menyembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya sebagai barang dagangan. Okey, cuba tengok perkataan bidha'ah. Okey, rupa-rupanya dia gembira tadi tu seolah-olah dia dapat rezeki terpijak, dia dapat seorang budak lelaki yang boleh nanti untuk dijual. Rupanya zaman dulu adanya perniagaan menjual hamba-hamba. Tapi yang pencari air ni, dia tak tahu yang budak lelaki dalam perigi tu bukan hamba, tapi manusia yang bebas. Dan mereka tak tahu pun budak lelaki tu nanti ia akan menjadi seorang nabi. Tapi bagi mereka apa? Ni rezeki ni, tu yang digembira. Okey. Kemudian pada penutup ayat ni Allah mengatakan, dan Allah Maha mengetahui, alimun akan apa yang mereka lakukan. Okey. Untuk faham ayat ni, mari kita rujuk beberapa kitab tafsir untuk menjelaskan lagi. Okey. Kenapa lelaki itu dia merahsiakan dia jumpa Yusuf tu? Kenapa? Kata Al-Imam Ibn Kathir, lelaki ni sebenarnya dia sempatlah bagi tahu dekat beberapa kawan dia, aku jumpa budak ni rezeki kita ni, kita boleh jual budak ni. Okey, kenapa dia sembunyikan? Kata Al-Imam Ibn Kathir, mereka menyembunyikan supaya apa? Supaya para musafir lain akan meminta bahagian mereka kalau tahu mereka jumpa seorang budak. Maksudnya kalau dia viralkan, kalau dia buat pengumuman bahawa dia jumpa seorang budak, nanti yang lain akan buat apa? Akan minta share sekali. Okey, nanti kita bagilah ramai-ramai. So dia diam, dia sorok. Okey. Dalam ayat ni Allah mengatakan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Okey, mereka lakukan ni, kata Al-Imam Ibn Kathir, Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka, sedangkan Allah Ta'ala mampu mengubah dan menolak peristiwa itu daripada berlaku. Okey, maksudnya Allah Ta'ala tahu tak lelaki itu jumpa Yusuf dan Yusuf tu nanti akan dijual? Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala boleh sahaja untuk membongkarkan Yusuf itu kepada orang ramai. Tapi kenapa Allah tak buat? Kata Al-Imam Ibn Kathir, Allah mempunyai hikmahnya dan takdir yang Allah tentukan untuk dia. Maka Allah biarkan perkara itu terjadi dengan
kehendaknya. Okey. Ayat ini apa yang kita dapat belajar? Okey, nombor satu, pelajaran yang pertama, kata para ulama, kalau kita dapat berita yang gembira, kita boleh rasa bahagia dan kita boleh ceritalah kepada orang lain. Seperti lelaki tu kata apa? Ya busyra, dia kata. Dia cakap kat beberapa kawan dia, oh ini berita mengembirakan. Boleh dapat berita gembira, boleh dihebarkan, tak jadi masalah. Pelajaran yang kedua, dan inilah yang sangat penting, yang kita kena ambil maklum pada cerita Nabi Allah Yusuf ini. Kita belajar Allah ni dia sentiasa mengetahui apa yang telah berlaku. Tetap Allah tahu tak siapa yang masukkan Yusuf dalam perigi tu, kan? Siapa yang nanti akan pungut Yusuf tu, apa yang berlaku nanti, dan apa sahaja yang sedang berlaku dan yang akan berlaku kepada para makhluknya. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, sebelum ni kita pernah jumpa kali pertama nama Allah Al-Alim. Ayat nombor berapa agak-agaknya? Okay, tak apa, sebab semua puasa dia diam. Dia duduk pada ayat nombor 7. Ingat lagi ketika Nabi Yaqub cakap dekat Yusuf, nanti Allah akan pilih engkau, Allah akan ajar mimpi kepada engkau, Allah menyempurnakan nikmat kepada engkau. Dan ingat tak Nabi Yaqub kata apa? Inna rabbaka huwa alimun. Kalau kita baca pada ayat tu, pada ayat nombor 7 kita jumpa tentang Allah ni alim dan hakim. Kita jumpa kali kedua pada ayat ni. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada ayat yang ke-20. Lepas tu kita lihat apa pelajaran dan tindakan dia. Kita baca, wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudan. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Ayat ini menunjukkan bahawa akhirnya Nabi Yusuf itu telah berjaya dijual kepada seseorang. Allah kata, dan mereka pun menjual dia. Siapa yang jual? Mereka tu siapa? Pencari air dengan geng-geng dia tadi tu, dia dapat jual. Siapa yang membelinya? Nanti kita akan tengok pada ayat yang berikutnya. Mereka jual, boleh, kalau kita baca ayat tu ada 3 ciri jualan tu. Pertama, Allah kata bakhsin, dengan harga yang sangat murah. Darahima, beberapa dirham, ma'dudah, yang boleh dibilang. Maksudnya boleh bilang dengan jari berapa dirham yang nak jual Nabi Yusuf ni. Yang ketiga, Allah kata wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka adalah orang yang tak ada perasaan menghargai Nabi Allah Yusuf tu. Maksudnya Allah nak bagi tahu mereka ni jenis memang tak kisah dah siapa belinya, maknanya dah mereka tak deal panjang lah. Siapa beli, berapa banyak duit, bagi. Sedangkan mereka tak tahu yang mereka nak jual tu adalah seorang manusia yang mulia, manusia yang agung, tapi mereka tetap jual dengan beberapa dirham. Okey, ayat ni tuan-tuan, apa yang dapat kita belajar? Nombor 1, pemerdagangan manusia telah pun wujud pada zaman tersebut. Betul tak? Setuju?
Ini dipanggil jual orang. Dah ada dah pada zaman dulu. Okey. Nombor 2, menjual seseorang yang merdeka, dia bukan hamba, lepas tu makan hasil jualan itu adalah merupakan dosa besar. Kalau zaman dulu yang boleh dijual beli hanya hamba. Okey, tapi kalau jual orang merdeka tak boleh, dan memakan harta haram. Okey, pelajaran nombor 2 ni, izinkan saya nukilkan hadis Nabi, muka surat terakhir sekali dalam nota tu, hadis riwayat Al-Bukhari, yang mana Nabi SAW pernah mengingatkan dalam sabdanya, ada 3 orang yang mana aku merupakan Nabi bersabda, tapi Nabi kata Allah berfirman. Allah mengatakan ada 3 jenis manusia aku akan jadi musuh kepada mereka di hari kiamat. Yang pertama siapa? Lelaki yang berjanji, bersumpah menggunakan namaku, tetapi dia khianat. Ni kalau ada mana-mana orang dia bersumpah dengan nama Allah, janji nak buat sesuatu tapi dia khianat janji, nanti di hari akhirat Allah akan jadi musuh kepada dia. Yang kedua ni lah istidlal yang kita nak ambil. Siapa dia? Warajulun ba'a khurran fa'akala samanu, lelaki yang menjual orang yang bebas, yang merdeka, dan memakan hasil jualannya. Dan yang ketiga, lelaki yang upah seseorang, dia janji nak bayar upah itu, tapi akhirnya dia tak bagi upah tu. Kalau ada mana-mana kontraktor, dia upah pekerja dia, tapi janji nak bayar sekian dan sekian, tetapi dia tidak mau bayar, nanti di hari akhirat dia akan berlawan, dia akan menjadi musuh kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari. Kita nak ambil yang kedua tu. Okey, pelajaran yang ketiga, dan saya minta ada beberapa tambahan lagi tuan-tuan ya. Okey, pelajaran yang ketiga kat sini kita belajar, zaman dulu sudah pun ada penggunaan wang dirham dalam transaksi perniagaan. Okey. Dirham, tuan-tuan tahu kan dirham? Dirham adalah mata wang perak. Kalau dinar, mata wang emas. Nanti kita belajar, kalau kita belajar tindakan selepas tadabbur, maknanya kita guna wang dirham lah kot, sebab kita belajar macam tu. Okay, macam mana? Okay, so, tuan-tuan boleh baca banyak artikel, banyak tesis mengatakan sebenarnya kalau guna dinar dengan dirham, nilai mata wang tu takkan susut. Tuan-tuan baca banyak kajian. Pada zaman dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran ada 3 tempat Allah sebut tentang dinar, Allah sebut tentang dirham, ada 2 tentang dirham. Okay, tempat yang pertama tuan-tuan catat dalam surah Al-Imran ayat nombor 75, kita akan jumpa Allah kata penggunaan dinar. Allah tak kata ringgit, Allah tak kata dolar pak, bukan rupiah, tapi dinar. Kalau nak cari dirham, surah Yusuf. Satu lagi ada pasal wang perak, tapi Allah panggil dia waraq. Ingat tak kisah pemuda Al-Kahfi? Ingat pemuda Al-Kahfi yang ketika dia bangun selepas 309 tahun, dia cakap dekat kawan dia, engkau pergi cari makan untuk kita. Dia bawa duit apa? Biwarikikum, iaitu wang perak. Kalau kita baca sejarah, penggunaan wang sampai zaman Rasul pun, Rasul guna wang dinar dan dirham. Tuan-tuan tahu mas kahwin Nabi guna apa? Nabi dia pernah membeli transaksi kambing menggunakan dinar dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi
dia bagi mas kahwin dekat para isteri dia. Semua isteri dia standard. Dia punya mas kahwin, tuan-tuan tahu tak berapa dirham? 500 dirham. 500 dirham. So lepas ni dapat menantu, minta duit apa? Dirham. Contohlah dirham. Kita baca dalam sejarah sampai zaman Umar. Umar buat satu standard. Umar kata 10 dirham bersama 7 dinar. Dia kata standard Umar zaman dia kata kiraan 10 dirham sama dengan 7 dinar. 1 dinar dia kata 4.2 gram emas. 1 dirham dia kata 3 gram perak. Ni contoh, nak galakkan belajar dirham. Dan akhirnya kita belajar sejarah kan, pelupusan wang dinar dan dirham dalam dunia orang Islam dia telah berhenti ketika mana berakhirnya Khalifah Turki Uthmaniyah masuk guna wang kertas. Itu yang boleh dimanipulasi, dia punya nilai susut mata wang tu. Tapi kalau guna dinar, guna dirham, dia takkan susut. Ini kajian yang dibuat oleh kebanyakan para ulama. Jadi kita nak kempen guna dirham ke macam mana? KL yang dia guna dirham ke tak ada? Ni lepas belajar nak kena tadabbur, kena ada tindakan. Okey, itu contoh je lah, contoh sikit-sikit selingan. Okey, tolong tambah sikit lagi sebelum kita tamatkan. Oh, dah tamat dah pun. Okey, last kali ada dua sebelum saya tamatkan. Saya ambil satu sajalah. Okey. Daripada pelajaran ni kita dapat belajar, orang ni kalau dia jumpa barang curi, pernah jumpa tak orang jual barang, dia jual barang curi, dia cepat-cepat dah jual kan? Pernah kita jumpa kan, dia kata, cik nak beli handphone tak? Nak beli handphone tak? Kita pun tengok, handphone tu mahal tu, tapi jual murah kenapa? Inilah orang mencuri. Orang mencuri ni kalau barang bukan milik dia, dia takut ditangkap, orang tahu, dia cepat-cepat jual, janji orang beli. Sama macam orang yang jumpa Nabi Yusuf tu. Dan para ulama juga kata macam ni, dalam hukum jual beli, kalau barang tu mahal, kita jual murah ataupun kita beli dengan harga yang murah, boleh. Dia bukan satu standard. Kalau barang tu 10,000 kena jual juga 10,000, tidak. Daripada ayat ini Dr. Wahbah mengatakan dalam jual beli, kalau barang tu mahal boleh dijual dengan harga yang murah. Wallahu taala alam. Maka kita tamatlah babak yang pertama, 6 adegan, dan nota pun dah selesai. InsyaAllah nanti saya bagi nota minggu depan, ya, mungkin kita charge dalam dirham, InsyaAllah. Okay. Cuma hari esok tak ada nota, tapi saya akan sambung cerita dia. Bagi saya sedikit beberapa waktu untuk saya kemaskan ini lagi. InsyaAllah paling lewat minggu depan kita akan dapat nota, InsyaAllah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.